Pada hari Ahad 12 hari bulan November 1821 merupakan tarikh yang paling pahit bagi kerajaan Kota Kuala Kedah. Malahan kepada seluruh sejarah Kesultanan Kedah Darul Aman, di mana pada tengah hari rambang itu Kota Kuala Kedah ditimpa musibah angkara negara jiran dari utara. Lihat, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah sedang bersemayam di Pulau Tiga di daerah Kuala Muda. Begitu sibuk sekali baginda mengerahkan rakyatnya mengorek terusan air daripada Simpur hingga ke Kuala Muda. Ya, inilah dia Kota Kuala Kedah, dibaiki dan dipulih pada tahun 1771. Pada ketika itu, zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa. Dan pembinaan kota itu siap pada 9 tahun kemudiannya, pada tahun 1780. Hebat! Sejak pembinaan kota ini siap, ramai jiran yang bermusuhan dengan Kedah cuba untuk menakluk Kedah dan cuba untuk menyerang Kedah. Tetapi Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah, sewaktu pemerintahannya, negeri Kedah begitu aman sekali. Ramai yang dulu keluar daripada Kedah, kini kembali ke Kedah untuk menyara hidup di bumi Kedah. Namun begitu, berita perang dari utara angkara Kerajaan Siam dan Kerajaan Buma sering kedengaran. Dan Kerajaan Kedah sentiasa berwaspada agar kekecohan dari utara tidak menembus tembok sempadan. Datuk. Saya membawa berita buruk dari utara, Datuk. Ada berita apa, Datuk? Saya menerima maklumat Angkatan Siam memasuki negeri Kedah dari utara ke Kota Kuala, Datuk. Mengapa pula Angkatan Siam datang ke wilayah Kedah? Bukankah mereka sedang berperang dengan Kerajaan Burma? Kita tidak ada berperang dengan Siam. Saya tak pasti, Datuk. Tapi Perisik memberi laporan kekuatan Angkatan Siam agak besar dan diiringi gajah perang. Berapa ramai prajurit Siam? Lebih kurang 7,000 orang, Datuk. Masya Allah. Dan mereka diiringi oleh gajah-gajah perang. Agak-agaknya bila mereka ini akan sampai, Datuk?
Itulah Datuk. Saya terima maklumat ni sudah lewat. Apabila saya dapat berita ini, saya terus bergegas datang ke sini, Datuk. Yelah. Tapi, bila mereka akan sampai, Datuk? Lewat petang ini, Datuk. Segera dapatkan Datuk Laksmana. Baik, Datuk. Saya akan pergi. Berdua, sini. Katakan kepada budak-budak kita, jangan bagi mereka tu semua masuk ke kota. Suruh dulu mereka bayar cukai kepala. Senang-senang datang ke sini. Masuk ke rumah orang tak bagi salam pun. Dah, pergi cepat pungut cukai. Kamu berdua, sini. Pergi cari Datuk Laksmana juga Datuk Bendahara. Katakan ada 100 buah kapal Siam yang sedang berlabuh di kota. Dan katakan juga, orang-orang kota dalam keadaan ketakutan sekarang ini. Pergi cepat. Pergi. Sawadikap, Datuk. Sawadikap. Selamat datang, Datuk. Selamat datang ke kota Kuala Kedah ni, Datuk. Sawadikap. Apa hajat Datuk datang ke sini, Datuk? Begitu ramai sekali yang datang. Mana semua bahan makanan, minuman, buah-buahan, beras, pulut. Kami perlukan bekalan untuk berperang dengan Burma. Kalau ada, kami mau semua. Selepas itu, kami akan tinggalkan tempat ini. Boleh, Datuk, boleh. Saya akan cuba untuk membantu Datuk. Coba? Apa coba? Buat saja. Kami juga ingin berehat. Kami mau berteduh di sini. Baik, Datuk. Baik. Saya akan bagi tahu dengan budak-budak saya untuk dapatkan bahan-bahan seperti mana yang Datuk mahukan. Cepat! Baik, Datuk. Baik. Pengawal, kita berkemah di sini.
Datuk Laksamana. Silakan masuk. Saya membawa pesanan Datuk Syahbandar. Ya. Ada apa pesanan itu, Datuk? Ada apa yang berlaku? Semua di kota aman? Tidak, Datuk. Datuk Syahbandar rasa tidak kena di Kota Kuala. Mengapa? Gali dan perahu-perahu perang Siam sudah berkumpul di Kota Kuala Bila, Datuk? petang tadi. Waktu saya tinggalkan, semua orang Siam sudah melabur dan mendarat di Kota Kuala. Datuk Syahbandar minta Datuk segera ke balai air. Baiklah, Datuk. Datuk pulang ke kota, berjumpa dengan Datuk Syahbandar, beritahu kepada dia aku akan datang secepat yang mungkin bersama Datuk Bendahara. Faham? Faham, Datuk? Pergi. Saya pergi, Datuk. Ayo. Kita jumpa Datuk Bendahara. Tanpa disedari askar Kedah, beberapa orang Siam telah masuk ke Kedah dengan cara yang senyap. Lalu menyiram timah cair ke dalam meriam-meriam kota. Langsung melumpuhkan meriam-meriam kota Kuala Kedah. Sawadikap. Sawadikap. Kamu siapa? Mana bekalan aku? Datuk Syahbandar sedang menguruskan bekalan Datuk. Berapa lama lagi? Sudah lama aku tunggu. Tak lama, Datuk. Tapi kita kurang jelas dengan permintaan Datuk. Kan aku dah kata, kami sedang berperang dengan Burma. Kami perlukan bekalan, makanan dan minuman. Sebenarnya, Datuk, Gubernur Chao Phraya Sitamarat telah dimaklumkan oleh Baginda Sultan Kedah, Tuanku Ahmad Tajuddin Halim Shah, bahawa kami tidak mampu bekalkan Siam buat masa ini, Datuk. Kenapa pula? Sama dengan Siam, kami juga hadapi masalah yang sama dengan jiran di selatan. Itu bukan masalah aku. Gubernur Chao Phraya Sitamarat yang arahkan aku datang ke sini cari bekalan. Sekarang ini, kamu mau bekal atau tidak? Itu tidak menjadi masalah, Datuk. Walaupun kita maklumkan yang kami tak mampu, tapi hari ini kita akan bekalkan kapal kepada Datuk. Bagus, bagus. Itu yang aku mau dengar. Datuk. Datuk. Ada sesuatu yang tidak kena dengan perangai pegawai Siam itu. Cukup tidak ikhlas dan cukup kurang ajar. Aku setuju, Datuk. Tapi apa yang harus kita buat, Datuk? Kita tunggu dan lihat. Tapi biarlah berwaspada. Tapi, Datuk, kalau ada apa-apa yang berlaku, kita memang tidak bersedia, Datuk. Orang kita masih berada di laut dan setengah daripada pasukan kita masih berada di Perak. Dan di kota, pengawal kita tak ramai, Datuk.
Kebimbangan aku adalah pada keselamatan rakyat di kota. Datuk Laksmana, sebelum orang-orang Siam itu bertindak, apa kata kita suruh rakyat kita selamatkan diri mereka? Nah, Datuk. Tapi biarlah dengan cara yang senyap. Baiklah, Datuk. Datuk, berita bagus, Datuk. Bekalan Datuk akan sampai dalam masa 2 jam. 2 jam? Datuk harus faham, bekalan tu bukannya di sini, tapi di kampung-kampung yang berdekatan, Datuk. Tapi Datuk jangan takut. Orang-orang kita akan sediakan bekalan yang cukup untuk Datuk. Tidak bagus. 2 jam terlalu lama. Datuk, boleh saya bertanya? Ada banyak kapal-kapal Siam yang berlabuh di pelabuhan. Tetapi kebanyakannya adalah kapal untuk pergi berperang, Datuk. Bukan untuk mengambil bekalan. Kamu ini terlalu banyak soal. Kamu tahu tak, Gubernur Chow Phraya Sitamarat murka dengan Kedah, dengan Sultan kamu. Sabar, Datuk. Tidak Sabar, lagi Datuk. mau sabar. Pengawal, tangkap mereka. Tangkap. Tangkap. Cepat tangkap. Lepaskan. Kianat. Kanan. Kota Kuala Kedah. Siap lagi kota. Selamatkan kota Kedah. Selamatkan. Dengar sini rakyat Kedah. Serahkan diri kamu. Jangan berani melawan. Siapa melawan, kami akan bunuh. Sepahi nak bedil pakai meriam, si katak puru badak berendam. Rupanya habis dikhianat Siam, dituang timah rongga di palang. Gugurlah syahid Temenggung Laksmana, rakyat dijarah bagai temasya, perut dilapah santapan buaya. Anak nan kecil dibanting kepala. Tangkap Melayu di Sula Nipa, ibu nan bunting sengaja dibelah. Sumbat nak muda pokok terbakar, sapu lemak lumpur dibakar rata.
Abang, apa kita nak buat? Datuk Bendahara dan Datuk Syahbandar sudah kena pasung. Kita kena cuba selamatkan keluarga, teman-teman dan jiran-jiran kita semua. Kita jangan sedar diri. Tapi bang, pegawai SIAM tu kan kata kita tak boleh bantah. Kalau bantah, kena bunuh bang. Kita janganlah bantah terang-terang. Awak senyap-senyap pergi berjumpa dengan jiran-jiran dan semua siapa yang kita kenal. Ajak mereka berbisik juga di situ. Serta ajak orang semua larikan pada malam ini juga. InsyaAllah, Baginda Sultan akan hantar bantuan. Mari. Mari isteri. Mari. Selamatkan diri! Selamatkan diri. Selamatkan diri. Selamatkan diri. Jangan bagi tahu siapa. Maka, bermulalah pergerakan bisik-membisik dari satu mulut ke satu mulut. Dari satu kampung ke satu kampung yang lain. Dari satu mukim ke satu mukim yang lain. Selamatkan diri. Maka, pergerakan bisik-membisik itulah mampu menyelamatkan penduduk kota Kuala Kedah hingga ke selatan. Selamatkan diri. Ampun tuanku. Bentar. Ada sebarang berita untuk beta. Patik bawa berita yang kurang menarik dari kota tuanku. Berita yang kurang menarik? Cepat bentara, apa beritanya? Kota Kuala Kedah sudah jatuh ke tangan SIAM tuanku. Astaghfirullahalazim. Mengapa SIAM melanggar kota kita? Tak ada sebab pun. Kita pula tidak pernah merusuh dengan SIAM. Benar tuanku. Tuanku, Patik juga ada terima maklumat yang SIAM sedang mencari tuanku untuk menangkap tuanku. Silaka! Ini semua angkara Capraya Sitamarat. Manusia yang paling kecil. Bentara, apa kabarnya Datuk Bendahara dan juga Datuk Syahbandar? Berita yang kurang molek, tuanku. Datuk Bendahara dan Datuk Syahbandar telah ditangkap dan akan dibawa pulang ke SIAM. Beta mesti menyelamatkan mereka, Bentara. Carikan beta Datuk Laksmana dan juga Tengku Sulaiman. Ya, di mana dia? Tuanku, biar Patik yang mencari mereka, tuanku. Tapi tuanku mesti selamatkan diri bersama keluarga diraja. Janganlah bertangguh lagi. Mustahil, Bentara. Beta tidak boleh membiarkan atau meninggalkan rakyat beta. Ampun, tuanku. Tuanku tidak meninggalkan rakyat. Tuanku hanya beredar buat seketika saja. Tuanku dan datuk-datuk perlu berada di tempat yang selamat
untuk mengatur tindakan dan serangan balas. Ampun, Tuanku. Tuanku mesti berangkat tinggalkan Kuala Merbuk, Tuanku. Baiklah, Bentara. Pengawal, sediakan ahli keluarga Beta. Kita akan berangkat secepat mungkin. Menjunjung titah, Tuanku. Ampun, Tuanku. Ya. Dayang, tinggalkan Beta bersama Bentara. Tuanku, perjalanan ini mesti dirahsiakan. Mengapa, Bentara? Kerana Siam ada ramai tali barutnya di daerah ini. Baiklah. Dipaksa sekalian berjalan kaki, ke arah Legor banyaklah mati. Diracun bendahara gerus sekali. Duhai makamnya, tiada ketahui. Kita berhenti di sini. Datuk. Mau minum? Haus? Minum, Datuk. Datuk, minum? Kita orang Siam bukan orang jahat. Bukan tidak berhati perut. Saya tahu Datuk haus. Pegang deh. Minum, Datuk, minum. Minum. Sudah hilang haus? Sudah hilang haus. Sudah hilang haus. Pengawal, campak bangkai-bangkai ini. Setelah mengumpul keluarga diraja, Baginda Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah memulakan perjalanannya menuju ke Kuala Perai. Baginda merentas hutan, sungai dan pelbagai ranjau. Perjalanan itu memakan masa 5 hari 5 malam.
dan cuaca buruk lagi menyulitkan keadaan baginda. Ampun tuanku. Patik rasa boleh tuanku dan keluarga rehat sebentar di sini. Baiklah, Bentara. Dayang, bawa Permaisuri Beta berehat. Ampun tuanku. Datuk Laksmana ada memberi amaran akan ada tali barut siam yang akan menjejaki perjalanan kita. Beta tahu, Bentara. Tapi tidak mengapa. Beta ada perancangan yang mungkin boleh melengahkan mereka yang cuba mengikut kita. Maksud tuanku? Pengawal, bawakan peti beta. Buka. Kamu ambil ini, Bentara. Dan taburkan ke arah belakang. Ke arah jalan yang berlainan. Ini harta tuanku. Harta boleh dicari, Bentara. Tapi nyawa kita tiada kalang gantinya. Sudah, kamu ambil ini dan taburkan ketika kita meneruskan perjalanan nanti. Ampun tuanku. Titah tuanku Patik Cuncuk. Berhenti. Kita taburkan Wang Teri dan Kenari mulai sekarang. Arah sana. Nih. Padamkan jamur. Cahaya boleh dilihat dari jauh. Mari. Kita teruskan perjalanan kita dalam cahaya bulan. Woi, Wan Teri, woi. Apa? Woi, Wan Teri. Betul kini Wang Teri. Bang! Iyalah bang. Wang Teri ni bang. Ada satu bang. Dua bang. Bang. Wang Kenari pun ada bang. Mereka ni bodoh. Dalam ketakutan dan kelakabut mereka nak larikan diri dari askar Raja Lego. Harta berterabur pun mereka tak sedar. Petik kaya. Iyalah bang. Saya rasa mesti mereka mengikuti jalan ini bang. Mari kita ikut deretan Wang Teri ni. Bang, kutip dulu bang. Sebenarnya mereka itu yang bodoh sehingga tidak percaya bahawa tipu helah Sultan Ahmad Tajuddin Shah berjaya menipu tali barut siam. Yang lebih mempedulikan Wang Teri dan Kenari.
Malah, rombongan baginda berjaya melarikan diri terus ke Selat Bagan kerana ada sebuah kapal yang sedang nantikan baginda untuk membawa ke Pulau Pinang. Hup. Malangnya, baginda tidak sedar bahawa pihak British yang menguruskan Pulau Pinang telah pun bersubahat dengan kerajaan Siam. Apabila baginda tiba sahaja di Pulau Pinang, baginda ditahan dan terus disemayamkan di sebuah rumah tanpa boleh mengetahui hal-hal campur tangan Pulau Pinang dan kerajaan Kedah. Rumah yang disediakan oleh pihak British itulah menjadi tempat baginda dipenjarakannya. Tersebutlah kisah satu cerita buat pedoman diri anak anda. Tunku Kudin empunya cerita berperang sabil maruah negara. Syed Zainal Abidin namanya, tinggi ilmunya, gagah berani, pimpin angkatan tak takut mati. Hasrat nak bebas, Kedah Pertiwi. Gubernur Siam di Kedah, Chong Pabian, murka apabila menerima berita bahawa seorang anak Kedah bernama Tunku Kudin sedang membuat persediaan untuk menentang Siam. Chong Pabian terus mengarah pegawai-pegawainya mencari dan membunuh Tunku Kudin. Aku mau korang berdua cari tu Tengku Kudin dan bunuh dia sebelum dia mengatur serangan ke atas kita. Ryu! Yam. Aku mau kamu cari Tengku Yaakob dan bagi tahu sama dia, aku mau lantik dia sebagai Sultan Kedah. Tetapi seorang sultan yang akur dengan kerajaan Siam. Cepat, bagi tahu cadangan ini kepadanya. Kalau dia setuju, bawa dia jumpa aku. Pergi. Minum, Kanda. Terima kasih, Adinda. Anak dia? Terima kasih, Bunda.
Adinda, Ya, Kanda. Gubernur Siam Chompabian dan Kerajaan Siam mau melantik Kanda sebagai Raja Kedah. Alhamdulillah. Tapi, Kanda, bagaimana pula dengan Kanda Sultan? Kanda Tunku Ahmad Tajuddin kini menjadi orang tahanan British di Pulau Pinang. Rakyat perlukan seorang sultan yang boleh bekerja sama dengan kerajaan Siam demi untuk kesejahteraan negeri Kedah. Yalah. Kanda, kalau Kanda terima pelantikan itu, bila agaknya pertabalan itu akan dijalankan? Mereka mencadangkan hari pertabalan itu berlaku pada Hari Raya Haji yang ketiga. Dan akan berlangsung di Kota Langgar, tempat pemakaman nenek moyang kerabat di Raja Kedah. Dah dekat. Minum, Kanda? Ya. Anak anda, Ku Sulaiman. Ya, Ayahanda. Nanti anak anda ikut serta untuk upacara itu, ya. Baik, Ayahanda. Mana mungkin putera mahkota tidak ikut serta. Dah minum, anak anda, minum. Minum. Ciri, Kanda? Sahabat kita. Sawadika, Pom. Selamat datang ke Kota Langgar. Ha? Sawadikap, Chompap. Nanda. Kau ada apakah ini? Kau rasa kamu layak jadi Sultan Kedah? Bukankah itu yang dicadangkan oleh Raja Siam? Kedah sudah mempunyai pemerintah. Aku Chompabian. Jadi, buat apa aku mau cari Sultan lagi? Ha? Lagipun, aku ada terima maklumat yang kau bersubat dengan Tunku Kudin untuk menentang Siam. Fitnah! Kita datang sini untuk menjadi sultan dan menjalinkan hubungan rapat dengan kerajaan Siam seperti yang kita telah janjikan. Engkaulah! Engkau sanggup merampas tahta daripada kekanda kau sendiri yang ditahan oleh British. Engkau memang tidak boleh dipercayai. Apa pula? Masakan aku menggigit tangan yang memberi aku makan? Kalau kau sanggup mengkhianati kekanda kau sendiri, sultan kau sendiri, semata-mata untuk ditabal sebagai Sultan Kedah. Mungkin satu hari nanti engkau akan mengkhianati Raja Siam. Tidak. Engkau memang anjing. Lambat laun kau akan menggigit tuan kau sendiri. Tidak. Tidak cuma. Aku bersumpah akan taat setia kepada kerajaan Siam. Hati ini hanya untuk Siam. Ya. Benar. Ya. Aku mau lihat hati itu. Ha? Yam. Chompabian!
Lihatlah. Lihatlah. Inilah hati busuk yang mengkhianati raja dan negerinya. Bara di jantung, hasad di hati. Upah manusia, hati lelabi. Ubat bedil, dentum berapi. Ranap terbakar, dinding dan seri. Luka melecur seluruh tubuh. Hatinya lagi kan hancur luluh. Melihat istri Surianan jatuh, tertumpah darah di bening subuh. Apalah dosa anak dan istriku? Ya Allah, pengkhianatan apakah ni? Sehingga manusia yang tak berdosa menjadi mangsa. Sanggup bangsaku berkhianat dan menjadi tali barut orang kafir. Demi darah leluhurku ini, aku bersumpah membalas dendam, tebus maruah. Selagi siam laknatullah itu tidak aku singkirkan dari bumi Kedah ini, aku tidak akan berhenti. Selagi aku masih bernafas, aku rela mati daripada aku menyerah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bangku, mampukah kita kalahkan askar-askar Siam? Angkatan tentera Siam besar, Bangku. Besar. Duduk. Baik, Bangku. Biar beribu yang datang. Jangan pernah gentar. Darah yang mengalir dalam jiwa kita ni adalah darah
bangsa hebat. Kerajaan Melayu Islam tertua. Adakah kerana selama ini kita menurut menghantar bunga emas pada Siam bermakna kita ni pengecut? Lemah. Tidak, Pangku. Siam celaka. Kita menghulus salam, mereka cuba menggigit tangan. Mereka nak menghalau kita daripada tanah air kita sendiri, mendatang dan menakluk bumi Kedah ni. Jadi kita nak jadi apa? Jadi pengecut? Tidak, Pangku. Kamu nak jadi pengecut? Tidak, Pangku. Kamu? Jangan jadi pengecut. Kalau 1000 datang, kita tentang. Kalau kita tewas, biarlah tewas dengan maruah. Tewas bukan kerana menyerah, tetapi tewas bermandi darah. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Sesungguhnya, sumpah Tunku Kudin menjadi nyata apabila berjaya memimpin 5,000 anak Kedah menyerang kota Kuala Kedah. Kota Kuala Kedah selamat dimerdekakan. Tetapi, Siam telah mengundur hanya ke Alor Ganu sementara menantikan bantuan dari pihak British. Tengku Kudin hanya mampu bertahan selama 6 bulan sahaja kerana pihak British telah menyekat bantuan dari laut. Pihak Siam pula menerima bantuan dari Legor. 7,000 anggota askar dan 300 gajah perang. Pada Oktober 1831, Siam menyerang kota Kuala Kedah dari 4 penjuru dan berjaya melemahkan pertahanan Tunku Kudin. Namun, Tunku Kudin terus bertahan walau hanya dengan 30 orang prajurit anak Kedah. Jangan gentar! Kita tetap bertahan! Siap! 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 Siap!
Kemangkatan Tunku Kudin pada tahun 1831. Mati syahid di medan perang, mempertahankan raja, negeri dan agama. Malah menyemarakkan semangat-semangat anak Kedah untuk memerdekakan bumi Kedah. 7 tahun kemudian, pada tahun 1838, muncul pula Tunku Muhammad Saad, anak saudara Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah. Tunku Muhammad Saad sahut cabaran dan seruan untuk menentang Siam. Syahidlah Tunku Kudin ke kanda, 1247 bermuram durja. Tunku Masa'at azam berbara, darah dibayar, Kedah merdeka. Datuk-datuk dan panglima-panglima bumi Kedah, dengar sini baik-baik. Datuk Setia Negara, Datuk Karma Wijaya akan mengetuai Angkatan Langkawi. Dari Stol, Tengku Mat Tain dan Tengku Mat Akid, Kayang, Tuan Syed Hussein dan Wan Muhammad Arsyad. Satu lagi angkatan pula akan diketuai oleh Tengku Abdullah dan Tengku Sulaiman. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kumpulan ini, berserta 10,000 prajurit-prajurit dari Panglima Bukit Gantang, kita buat serangan dari beberapa penjuru. Datuk, mari. Kita asak Siam dengan ketumbukan dari sayap kiri dan sayap kanan. Baik, Tengku. Wan Muhammad Ali akan mengetuai Angkatan Induk. Mulai hari ini, kita halau Siam celaka dari bumi Kedah. Untuk mereka yang telah jatuh syahid terlebih dahulu dari kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Serang! Hidup bumi Kedah! Daulat tuanku! Bagus. Kita tekan Siam sampai mereka pulang, bukan setakat Songkla. Kita usir Siam keluar dari Patani, Legor, Perlis, Naratiwat, terus ke Bangkok. Kita memerdekakan bumi Melayu dari orang Siam. Tapi Tunku, Patik rasa lebih baik kita menunggu bantuan raja-raja yang lain. Budak kita perlu berehat. Lagi pula, musim Tengkujuh telah tiba. Lebih baik kita menunggu sehingga penghabis musim. Kemudian, budak-budak kita akan diperkuatkan lagi dengan askar-askar tanah Melayu. Kamu semua setuju? Setuju, Tunku. Baiklah. Kita tunggu. Budak-budak semua boleh berehat. Terima kasih, Tunku. InsyaAllah. Selepas habisnya musim Tengkujuh, kita akan memerdekakan bumi Kedah dan negeri-negeri Melayu di selatan Siam. InsyaAllah. Sekali lagi, kerajaan British di Pulau Pinang masuk campur untuk menyelamatkan askar-askar Siam. Kali ini, mereka menghantar kapal perang yang paling terbesar di Lautan Indi untuk menentang Tunku Muhammad Saad. Dalam pada masa yang sama, kerajaan Siam pula menghantar 15,000 angkatan tentera ke selatan untuk membantu Chompabian sebelum kerajaan askar-askar Melayu tiba. Di manakah saudara-saudara kita dari selatan dan timur? Adakah mereka tidak mahu membantu saudara-saudara mereka yang sedang berjuang bermati-matian untuk mempertahankan bumi Islam ini? Adakah mereka tidak sedar kalau Kedah kalah,
Kalau bendera harimau menerkam itu jatuh, negeri Melayu lain turut sama jatuh ke tangan orang kafir. Adakah ini yang mereka mahu? Adakah ini yang mereka inginkan? Bila lagi Melayu dapat bersatu lawan orang luar? Ayo Melayu, bangkit! 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 Bangkit, kita pertahankan tanah air ini. Kita tegakkan agama. Jangan jadi pengkhianat dengan tidak berbuat apa-apa. Ini tanah kita. Ini maruah kita. Daulat dan perkasa. Biar putih tulang. Jangan putih mata. Walau jasad tersungkur rebah. Biar hancur tulang berkecai. Namun mengalah tidak sekali. Ayo Melayu. Bangkit! Kita lawan! Kita tantang! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Siam menyerang tentera Tunku Muhammad Saad bertubi-tubi hingga terpaksa berundur ke kota Kuala Kedah. Beribu anak Kedah yang terbunuh dalam serangan ini. Dan akhirnya hanya 20 orang saja yang terselamat. Dan masih teguh berdiri bersama Tunku Muhammad Saad untuk mempertahankan kota Kuala Kedah. Allahu Akbar. Pada tanggal 20 hari bulan Mac 1839, kota Kuala Kedah sekaligus negeri Kedah jatuh ke tangan Siam. Dan pada ketika itu, Tunku Muhammad Saad ditangkap oleh pihak British dan didakwa sebagai seorang lanun. Tuan Hakim yang arif, kita tidak faham bagaimana kita dianggap penjenayah. Apa? Bila orang Melayu bangkit berjuang untuk negara, menggadaikan nyawa melawan orang Siam itu satu jenayah. Tapi apabila Inggeris menghantar kapal perang membunuh orang Melayu pula, itu tidak. Walhal orang Melayu tidak pernah mengapa-ngapakan orang Inggeris. Lagipun, bukankah dalam perjanjian Kedah Inggeris, yang berjanji akan pertahankan Kedah adalah Inggeris juga? Ini bukan. Kamu gelar almarhum Tengku Kudin
seorang lanun. Kamu tuduh pula kita sebagai seorang penjenayah. Apakah ini undang-undang Inggeris yang patut untuk kita patuhi? Kalau ini benar, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dilahirkan sebagai orang Melayu di bumi Melayu. Mengikut undang-undang sah Inggeris dan Raja kami, King George ke-6, kamu, Tunku Muhammad Saad, didapati salah melawan Inggeris dan negeri Siam yang merupakan kawan kepada Inggeris dan Raja kita. Maka dengan ini, saya jatuhkan hukuman buang negeri ke atas kamu. Lantas, Tunku Muhammad Saad dihukum buang negeri ke Mursyidabad di Bengal. Tunku Muhammad Saad dibuang ke India. Akhirnya benar pulang ke kota. Dah balik Sultan dari Melaka. Tunku Abdullah sudah tiada. Tunku Muhammad Saad hanya dibenarkan pulang pada tahun 1843 apabila pengaruhnya sudah tiada. Tunku Muhammad Saad terus menetap di Pulau Pinang dan makan pada tahun 1847. Garinglah nian Tunku Muhammad Saad bawa ke Tanjung kaum kerabat. Di rumah Boda ditaruh ubat. Kasihnya bonda sampai akhirat. Sampailah janji Allah yang esa. Tetaplah mati setiap bernyawa. Sebelum nyawa sampai ke rongga. Pesan ke bumi rakyat biasa. Tunku Muhammad Saad menghadap ilahi pada tahun 1847. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tunku Muhammad Saad, Tunku Kudin, Datuk Bendahara, Datuk Shah Bandar, Datuk Laksmana, Tunku Sinawi, Tunku Muhammad Taib, Wan Muhammad Ali, Haji Mustafa, Wan Ismail, Syekh Abdul Samad Al-Palembangi, Tunku Muhammad Akib Said Hussein, Tunku Sulaiman, Wan Muhammad Arsyad, Datuk Wan Daud, Tok Moh Idris, Tok Madi, dan Datuk Panglima Bukit Gantang. Inilah antara nama-nama yang perlu kita ingati. Pengorbanan mereka bersama beribu-ribu lagi anak Kedah dan anak Melayu Watan yang telah mempertahankan kedaulatan negeri Kedah Darul Aman khususnya dan tanah Melayu amnya.